A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan peluang untuk merasai bulan Ramadan. Dan seterusnya, kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya mendapat ganjaran dan hadiah Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, jom sama-sama kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat adalah merupakan salah satu daripada tanda seseorang itu mencintai kekasih Allah. Bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, pencinta kekasih Allah. Siapa yang mencintai kekasih Allah itu? Dan pada hari ini kita bawakan kepada anda seorang tokoh agamawan, tok guru kita semua dan juga ayah kepada kita semua, iaitu Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur pada Alhamdulillah. Allah. Saya rasa sangat teruja lah bila mana hari ini dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Macam mana Ramadan kita Ustaz? Samalah, saya pun teruja dapat dengan Aiman. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Ya, PKP tu lama lah ya. Dengar cerita 40 hari duduk di rumah. Lebih kurang lah. Lebih kurang keluar pada saya. rumah. Baru keluar pada rumah. Jadi inilah contoh yang perlu kita ambil daripada Fadil Ustaz. Duduk je lah di rumah. Kita akan sajikan kepada anda elemen dakwah, segmen dakwah untuk anda semua. Kepada para penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1-888-1677 atau boleh WhatsApp kita di talian 0111-233-6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share agar lebih ramai yang dapat menonton dan mengambil manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, para penonton yang disayangi sekalian, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan, kita mohon restu dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنى بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين والحمد لله رب العالمين. Jadikanlah daku orang yang mencintai aulia-Mu dan memusuhi semua musuh-musuh-Mu. Jadikanlah daku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-Mu. Wahai penjaga hati para Nabi. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang menjadi pencinta kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak memulakan perbincangan kita pada hari ini, dan bila mana kita melihat kepada doa yang kita bacakan sebentar tadi Al-Fadil Ustaz, menunjukkan bahawa pencinta para nabi, mudah-mudahan kita tergolong daripadanya. Dan kita sebut pencinta kekasih Allah ini, adakah kekasih Allah ini hanyalah menjurus kepada para anbiya saja Ustaz? Sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang dihormati Dai Aiman, yang dihormati, yang dikasihi seluruh para penonton yang sedang bersama-sama kita pada pagi Ramadan, 28 Ramadan Al-Mubarak pada pagi ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan rahmatnya ke atas kita, dilimpahkan segala kemuliaan, dan yang paling penting daiman ialah keredaannya, supaya hidup ini penuh dengan keredaannya. Dan bila Allah limpahkan atas kita keredaan, pastilah akan mencipta kebahagiaan yang abadi. Dunia diberkati, akhirat kita akan disejahterakan oleh Allah daripada ancaman-ancamannya. Tuan-tuan, puan-puan, tajuk kita pada pagi ini, tajuk yang begitu hampir kepada kita. Kan soal cinta, sayang, kasih, soal hati. Betul. Soal kejiwaan. Dan ini sesuatu yang diperlu dalam kehidupan secara beragama. Al-mahabbah. Suatu perkataan yang cukup menarik sekali. Apalagi dalam hidup beragama kita ini, Allah sudah tentukan ada manusia kita kena paling sayang dan cintai. Iaitulah Nabi SAW sebagai pemandu, pemimpin yang akan bawa kita ke lorong hidup yang betul dan sejahtera selamat. Tak ada manusia lebih daripada Nabi SAW. Hidup kita ini, tuan-tuan, kalau tak dipandu oleh Nabi, kita akan mengalami bencana dunia akhirat. Dan Nabi sebagai pemandu kita jelaskan, inilah jalan hidup kamu sebenarnya. Berdasar kepada perintah Allah Azza wa Jalla, kita selamat. Dan dalam masa yang sama juga, sebagai jawab soalan Daiman tadi, bila bercakap tentang pencinta kekasih Allah Azza wa Jalla, dia termasuklah di antara manusia-manusia yang kita kena hormati dalam watak mereka sebagai manusia. Contohnya, orang-orang berilmu, para alim ulama. Dan tak kurang je, pencinta kasih Allah, saya nak sebut pada tuan-tuan, yang mungkin ia ialah ibu bapa kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita yang saleh. Apakah mereka tak masuk dalam kasih Allah Azza wa Jalla? Kalau seorang itu saleh dalam hidupnya, seorang alim dalam beragama, kita kena sayang kepada mereka. Termasuklah mungkin orang serapat kita, itu mak bapa kita. Seorang bapa yang jaga solat, contohnya Daiman. Seorang bapa yang ada akhlak budi pekerti yang tinggi. Seorang ibu yang ada akhlak terpuji dengan watak sikap begitu luhur dan harmoni. Mereka juga kasih Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita cintai mereka, rapati mereka. Jadi, dalam kerangka tajuk kita ini, apa yang pentingnya ialah kekasih Allah ini luas keluasannya. Tapi yang paling utama jangan kita lupai, iaitu Nabi SAW. Sebab Nabi adalah segala-gala buat kita. Dan contoh Nabi, tuan-tuan, satu contoh yang tidak pernah padam cahayanya. Sampai kita mati, kita kena jadikan sebagai contoh. Sebab Allah telah sebut dalam Al-Ahzab. Apa kata Allah dalam Al-Ahzab 21? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi kamu, wahai manusia, Muhammad Rasulullah sebagai contoh kepada kamu. Dan selepas Nabi datang para sahabat dan merupakan contoh kepada kita. Kerana mereka ini adalah insan yang terpuji akhlaknya. Selepas sahabat, siapa? Para alim ulama. Sebab itu hadis Nabi sebut kepada kita, kata Nabi SAW dari riwayat yang sahih daripada Ibnu Majah, daripada Ibnu Tirmidzi, Nabi kata, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Para Nabi tidak meninggalkan harta kepada kita. Tapi Nabi tinggal kepada kita apa dia, tuan-tuan? Ilmu dan para ulama. Maka siapa mengambil bahagian mencit para ulama, dia telah mengambil bahagian cukupnya. Selepas ulama, mereka itu orang-orang saleh. Yang mungkin kawan kita, termasuk bapa kita. Jadi, inilah di antara saya ingat merupakan konteks perbincangan kita pada pagi ini. Cuma saya tadi patut mukaddimah kedua ayat. Iaitu ayat yang berbunyi daripada surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Maknanya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan ditempat di syurga bersama orang-orang yang telah dikurahi nikmat atas mereka daripada nabi-nabi, as-siddiqin, syuhada, orang soleh, dan mereka lah orang yang akan menjadi teman rapat mereka nanti. Ayat ini ada serampang dua makna. Ya. Pertama, di atas bumi Allah ini, orang kita kena rapati orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang siddiq, orang-orang yang mulia. Di pada masa nanti, insyaAllah kita berkumpul dengan mereka, dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, insyaAllah. Jadi itulah saya kata sekira sebagai muqaddimah kepada tajuk kita ialah pencinta kasih Allah Azza wa Jalla. Bila Ustaz sebutkan tentang hal ini, bahawa kita faham dalam fitrah seorang manusia ini terdapat cinta. Cahaya sanubari, itu Ustaz sebut tadi, merupakan satu sinaran dalam jiwa seorang manusia. Dan bila kita sebut cinta itu adalah merupakan fitrah seorang manusia, cintakan anak-anak, cintakan isteri, cintakan mak ayah, cintakan harta benda dunia. Tapi persoalannya di sini, bagaimanakah kita nak menyusun kecintaan kita itu mengikut peringkat-peringkat tertentu, Ustaz. Tapi sebelum tu kita ada sahabat kita dah awal lagi dia dah berikan soalan kepada kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Cinta kepada Rasul ibarat kisah para sahabiah beriman dan berdakwah kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibarat kisah Rasulullah SAW yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga umatnya takut-takut dibinasakan. Boleh saya katakan sifat cinta dan takut ini saling berkait dan tujuan utama ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah Ustaz terangkan mengapa perasaan cinta dan takut berkait? Memandangkan kedua sifat tersebut nampak bercanggah. Mohon jawapan dan penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Biasa Ustaz, macam kita lah dengan mak kita, kan? Ayah kita duk suruh Aiman pergi solat. Kita sama ada kita ni hormat dia ke, kita cinta dia ke, ataupun kita takut pada dia. Ini satu perkara yang berbeza. Tapi mungkin ada kaitannya Ustaz, seperti mana Nabi SAW, kekasih Allah SWT dan para sahabat mencintai baginda SAW. Silakan Ustaz. Terima kasih pada soalan yang telah pun ditanya ini. Nampaknya awal sangat soalan masuk ni. Alhamdulillah, bagus ya. Sebab topik kita ni tentang soal mahabbah ataupun cinta kepada kasih Allah Azza wa Jalla. Dia pertama begini. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena ingat bahawa sebenarnya dalam kehidupan beragama kita ini, perasaan cinta mahabbah mesti ada. Sebab ini satu naluri yang mesti berlaku dalam kehidupan kita. Cinta kepada kehidupan, cinta pada anak isteri, cinta kepada dunia, pada harta benda seumpamanya. Itu satu naluri. Cuma dalam konteks agama, kita mesti ingat, dalam apa situasi sekalipun, yang paling utama adalah cintakan Nabi SAW. Itu yang paling utama sekali. Kenapa? Sebab cinta Nabi ini satu petanda aras yang penting betapa kita kenal Allah Azza wa Jalla. Ini level utama. Level paling utama sekali. Satulah Nabi SAW sendiri. Pernah satu ketika, Nabi duduk dengan para sahabat baginda. Ini riwayat daripada Al-Imam Tirmizi dari satu riwayat yang panjang. Saya tak baca nas, tapi mengambil saja rumusannya. Nabi duduk dengan para sahabat. Ramai duduk dalam keadaan jalis ma'a sahabih. Dari Imam Tirmizi. Tiba-tiba Nabi SAW menangis. Air mata Nabi jatuh berguguran. Ya. Sahabat tengok Nabi jatuh berguguran air mata. Sahabat tanya, "Ma bika Rasulullah?" Maksudnya, apa berlaku Rasulullah? Mabik, makna apa yang berlaku Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Fa wallahi inni uhibbukum jami'an." Demi Allah, aku cinta kamu semua. Tetapi bila masa sampai, kita berpisah. Makna Nabi SAW, tuan-tuan, saya nak kait dengan soalan tadi. Bagaimana Nabi SAW, dalam hati baginda, perasaan Nabi sang sahabat itu menebal. Menangis Nabi kerana Nabi pandang satu masa mereka berpisah. Dalam hubungan itu, mereka rapat, amat rapat. Saya nak sebut tuan-tuan sebagai contoh dalam satu cerita yang pernah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Wasafahum Abdul Umar bi anna al-iman mal'i qulubihim ka'amsal jibal. Kata Abdul Umar, kami dengan Nabi ni
Hubungan kami seumpama, kalau kau nak sebut iman kami seumpama bukit yang besar. Misal jibal mana seolah-olahnya kami punya iman ataupun cinta dengan Nabi ni satu bukit yang besar. Makna terlalu hebat sangat. Besarnya sampai kami merasakan Nabi adalah jiwa kami dan jiwa kami adalah bersama Nabi SAW. Sampai tahap Ini tahap tu. Ini disebutkan oleh siapa? Abdullah Ammar. Termasuklah dalam riwayat lain disebutkan dari Sabit Nas daripada cerita. Daripada Ali bin Abi Thalib sebut sama. Dia kata apa? Kata Ali, laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara al-yawma shay'an yushbihuhum laqad kanu yusbihuna sufran syu'than ghabran qad batu lilay sujadan wa qiyaman. Kata Ali, ni nak Ali ni sebab dengan Nabi begitu rapat dekat, kata dia, aku tengok sahabat Nabi ni pelik sangat. Kerana hubungan mereka itu tak ada satu contoh yang lebih utama lagi dah. Man datanglah macam mana, tak ada contoh dah. Kami Nabi cukup dekat dan mereka ni seumpama dengan suasana yang penuh dengan ketenangan, dan kata Ali, mereka hidup keadaan penuh dengan sujud dan diri menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, saya tak tahulah mungkin daripada konteks soalan tadi, kaitannya ialah bagaimana kita dalam hidup beragama ini, bila ada nadi kuatan macam tu, itulah nadi kita. Sebab itulah mahabbah kepada Nabi, kepada orang-orang saleh, antara satu petanda asas sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita dalam soal cinta takut tadi macam disebutkan oleh penanya tadi, sebenarnya al-khauf satu benda yang penting. Takut ini penting. Tapi dalam soal agama, takut itu apa makna? Al-khauf itu kata Imam Ibn Qayyim ialah al-khauf min azabillah. Al-khauf min al-azab. Takut ini benda-benda yang mengancam kita. Contoh takut azab Allah, takut kepada benda yang boleh memudaratkan al-azab. Al-azab ni mana boleh mudaratkan. Tukar-tukar. Contohnya kalau kita keadaan berkawan. Takut kita kalau kita dengki, dendam, bermusuh, kata ke orang, kena takut. Tapi kalau kita ada sifat mahabbah menguasai kita, jangan bimbanglah. Benda-benda tadi tidak akan berlaku. Saya dengan Aiman contohnya, berkawan lama contohnya. Saya tidak akan kata kepada Aiman kata-kata yang keji. Saya akan hormati. Kalau buat salah sekalipun, saya akan nasihati supaya apa? Aiman boleh berubah jadi orang lebih baik. Sebab apa? Mahabbah itu besar. Batulah penting tuan-tuan, mahabbah ini suatu nilai yang paling berharga. Ia perlu dicanang, dibentuk dan dijaga betul-betul. Sebab mahabbah dia macam kita kata apa? Sebab ini satu pandangan daripada Al-Imam Ghazali. Al-Ghazali kata apa? Mahabbah ni macam kita jaga anak lah. Kita suap, kita bagi makan, kita peluk, kita cium, ya, kita berikan baik. Itulah mahabbah. Cinta maknanya kita seolah kita peluk anak, cium. Anak tuan-tuan, cuba tengok anak. Kita akan biarkan begitu. Betul. Dia menangis, kita rawati. Kita rawati. Dia demam, kita datang kepadanya. Dia keadaan sedih, kita peluk dia, cium dia supaya dia rasa dihiburkan oleh ibu bapa. Macam tu juga. Kalau bapa kita biarkan saja, akhirnya timbul kebencian. Lepas tu timbul di sana, pepatah orang kata apa? Cinta seminggu, benci 10 minggu contohnya. Maksudnya, cinta sekejap, benci tu yang lama. Contoh dari rumah tangga lah sebagai contohnya, di panjang jawapan saya ni. Cinta rumah tangga. Ya? Kadang-kadang bila mahabbah tak kawal agama, cinta seminggu, benci 10 minggu. Hari pertama kahwin, cinta lagi. Sebab sonok, masuk minggu ketiga, masuk bulan tahun ketiga lah, dah mula dah. Dah nampak kelemahan. Mula-mula isteri kita dalam keadaan dalam setahun, 2 setahun kahwin, sepak batu, kita maki batu tu, menatang batu ni. Cuba dah ke 10 tahun, isteri sepak batu, buta. Kita pula cakap kan dia macam tu. Bukan saya, Aiman itu ya. Maknanya Ustaz, di dalam pendidikan itu perlu ada 2 elemen. Yang pertama kasih sayang dan perlu ada rasa takut. Kalau rasa tak takut kepada mak ayah kita, mana mungkin kita akan melakukan suatu perkara itu. Dan dalam takwa itu sendiri Ustaz, dia ada 3 Ustaz ya. Yang mana kasih sayang, takut dan takwa. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz, tapi sebelum tu Ustaz, boleh kita berehat seketika? Okey, boleh. Sebab tadi saya rasa para penonton cukup teruja dengan apa yang Ustaz beri pencerahan. Biasakan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Berjumpa selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam perbincangan kita pada hari ini, pencinta kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa elemen yang mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, dalam ketaatan kita itu perlulah ada rasa cinta, mahabbah, dan perlu juga ada rasa takut. Dan satu lagi yang boleh kita sebutkan, perlu ada pengharapan kepada Allah SWT. Adakah ini ketiga-tiga elemen yang perlu kita ada dalam mencapai ketakwaan kita kepada Allah SWT, Ustaz? Dia begini, adik iman sebenarnya. Kita dalam soal kita nak membina al-mahabbah, dalam soal cinta sayang. Terutama, tak apalah, saya nak heret sikit perbincangan kepada mahabbatun Nabi SAW. Cinta Nabi SAW. Bermakna bila kita cinta Nabi, itu melebihkan soal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab Allah meletakkan Muhammad sebagai insan yang paling tinggi martabatnya. Sampai dalam hadis Nabi sebut kepada kita. Contohnya, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Imam Muslim, Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Ini hadis Imam Muslim. Saya nak kaitkan tentang cinta Nabi dan kuat takwa tadi kan. Kata Nabi, semua umatku akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang tak nak masuk. Semua ke syurga. Kecuali yang tak nak masuk. Sahabat, bila Nabi kata, ada tak nak masuk syurga? Rasulullah. Ada juga orang yang tak nak masuk. Ada. Nabi kata je, ada. Man ata'ani dakhalal jannata. Okay. Wa man asani faqad aba. Siapa yang cintakan aku, taat kepada aku, dialah orang ke syurga. Siapa yang tak taat kepada aku, tak sayang aku, ialah ke neraka. Man orang tak taat kepada aku, ini orang yang tak nak ke syurga lah. Ya. Tak cintakan aku. Nampak? Nabi meletak satu garis pandu kepada kita bahawa dalam soal cinta Nabi ini, dia kait dengan taqwa. Sebab itulah kita dalam kita cinta Nabi, kita menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla mutlak. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, cerita tentang mahabbat Nabi, kata apa? Dia kata sesuatu yang paling penting sekali dalam kita nak cerita kecintaan dia lah. 3. Saya tak sebut rajak tadi. 3. Yang pertama, kita tengok batang tubuh Nabi adalah sempurna. Nabi insan yang lengkap. Tak ada cacat celanya. Baik watak, sikap, bicara, kata-kata, tak cacat celah. Ya. Sempurna. Tengok Nabi sebagai insan yang paling sempurna. Yang kedua, tengok ajar Nabi sempurna. Ajar Nabi, perintah Nabi. Perintah Nabi, perintah siapa? Perintah Allah. Suruh Nabi, suruh siapa? Suruh Allah. Sebab Nabi, ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap dengan nafsu. Ya. Bicara Nabi, benar. Suruh Nabi, benar. Larangan Nabi, benar. Melalui Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya ialah sebab Nabi adalah penyelamat kita di padang mahsyar. Sebab Nabi pemberi syafaat. 3 ni penting. Kalau ada ketiga dalam realiti kita cinta Nabi, inilah makan takwa. Sebab kita jadi orang yang bertakwa kerana apa? Sayang Nabi SAW. Jadi Daiman, kalau begitu keadaannya, dalam suasana yang tanya saya tadi, maka pastilah kita kena hidupkan suasana di mana kita berlorong tersebut. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, kita bimbang, kita tak masuk dalam golongan bersama Nabi SAW, sedangkan kita mengharapkan benar-benar, mengharapkan Nabi akan kenal kita pada hari, kita perlu dikenal oleh Nabi SAW. Saat tersebut, Nabi tak kenal kita kerana bangsa, kerana keturunan, warna kulit. Nabi kenal kita kerana akidah keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla. Itu poin utama, Ustaz, ya. Ini ada dalam setiap riwayat daripada para ulama ketika bercakap tentang Telaga Al-Kautsar, Bi'rul Kautsar kan. Telaga Kautsar ni Allah kami kepada Muhammad di pada mahsyar, semua orang boleh minum. Boleh minum kecuali ada yang tak dapat minum. Bila ada golongan yang tak boleh minum, Nabi pun heranlah. Kenapa pula satu golongan boleh minum, satu pula tak boleh minum? Nabi mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Tuhan, innahum ummati. Itu umat aku belaka. Wahai Tuhan, umat aku belaka daripada awal sampai semua umat aku. Tapi ada yang tak boleh minum. Tapi ada tak boleh minum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Kamu tak tahu apa yang umat telah buat lepas kamu tidak ada.
Oh, kita Maknanya lah di kalangan umat kamu yang lepas kamu dah pergi ni, ada yang tak sayang, ada tak cinta, ada tak kenal, ada tak kisah, ada tak peduli, bahkan ada yang tolak kamu. Allah. Ini orang ni lah yang kata Nabi, kata Allah, ya aku tak beri minum telaga pada hari ini. Walaupun mereka umat kamu, tapi mereka tak kenal, tak cinta, tak sayang, tak peduli kamu. Jadi di pada masyar ini, mereka tak layak untuk minum air Al-Kautsar. Ini saya rasa jawapan lah. Allahu Akbar. Maknanya salah satu daripada poin utama kita nak mendapat kecintaan kepada kekasih Allah ini adalah dengan ketaatan kita. Itu pembezaan di antara kita mencintai ataupun kita tidak mencintai mereka. Ustaz, saya ada terbaca sebuah hadis yang berbunyi 3 perkara yang akan membuatkan seseorang itu merasai kemanisan iman. Halawatul iman, Ustaz, iaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Dalam hadis ni, Ustaz, cukup terkesan kepada kita bahawa ada 2 elemen penting dalam kita mendapat kecintaan itu sendiri. Menjadi seorang pencinta itu, iaitu kecintaan kepada Allah dan juga kecintaan kepada manusia. Apa kaitan kedua-duanya, Ustaz? Dipersilakan. Baik. Hadis sahih daripada Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, berbunyi hadisnya dibacakan terjemah oleh Adik Ahmad tadi, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Siapa ada 3 ciri ini, dia akan menikmati kemanisan iman. Manis iman. Ini pun satu di antara perbincangan ulama juga, termasuk Ibn Nawawi. Dia kata apa? Macam mana Allah Nabi kaitkan tentang iman tu manis? Ya? Apakah manis macam kita minum susu? Semanis gula. Semanis gula. Semanis kurma. Ya, Ustaz. Tuan-tuan, kemanisan iman datang daripada 4 keadaan. Ya? Yang pertama, manis iman kerana kita beramal dengan apa yang diajar Allah. Yang kedua, kita yakin kepada apa yang diajar Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, manis iman, kita benar-benar mengharap redha Allah Azza wa Jalla di atas apa kita buat. Yang keempat, kita boleh manis iman bila kita istiqamah dengan amal itu. Ini 4 ciri penting. Istiqamah penting. Baik. Maka dalam hadis tadi disebutkan 2 benda. 3 kan? 3 tengok 2 lah. Pertama, Nabi kata apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Manis iman bila kita letakkan Allah Nabi mengatasi yang lain-lain. Keluarga yang kita, kedua, ya? keluarga sopan. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la wa ayyuhibbar mar'a la yuhibbu ila yuhibbu Allah. Kita sayang pada orang kerana Allah Azza wa Jalla. Sayang pada iman kerana Allah, bukan kerana pangkat, tidak. Ya. Baik. Kaitan kedua ini menunjukkan kita dengan persoalan sayang, kita kena suburkan dia. Subur dengan jiwa yang tenang, subur jiwa yang lapang, dengan satu perasaan yang begitu mendalam. Sebab kalau kita nak sayang pada Allah, tapi perintah tak tunai, perintah tak buat, dengan manusia bergaduh, tak sampai. Sebab itu kita kena suburkan. Sebab itulah dalam hal ini, kata para ulama, terutama ulama daripada bidang tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, kata Al-Imam Al-Qushari, dia kata apa? Untuk kita ciptakan mahabbah, cinta sebetul, kita kena suburkan dia. Umpama tanah kena bajakan dia. Bila bajakan dia, pokok akan membesar, menghasilkan buah yang ranum. Tapi kalau tanah kita biarkan, tak suburkan dengan air, dengan baja, tanah tadi tak akan ke mana-mana. Gersang hanya akhirnya. Sama kita. Kita suburkan dengan keyakinan tadi, insya-Allah dia akan jadikan kita kepada Allah kita sayang, Nabi cinta dengan orang pun kita tidak akan melakukan permusuhan. Sebab tu dalam agama, tuan-tuan, kita tolak Allah ni bukan apa? Tak tuna perintah dia, tolak Allah. Tak tuna perintah Nabi, tolak Nabi. Dengan manusia kita, dengan dendam dengki, tanda kita ada sifat-sifat yang keji. Kita hilangkan sifat-sifat yang baik. Kita dengki dendam. Jadi orang yang dengki dendam, tuan-tuan, orang yang jauh daripada kehidupan yang betul dan beragama. Jadi kalau itu yang berlaku dalam kehidupan kita, kita harus suburkan kita dengan akhlak yang kotor, yang keji. Ini bukan akhlak orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, kadang-kadang kita ini hanya melafazkan cinta dan sayang kita hanya di bibir. Ya, sampaikan anak-anak kita pun nyanyi sayang-sayang Allah, sayang-sayang Nabi. Tapi Ustaz, sejauh mana? Ada orang kata mana tebu di bibir.
Mau manis tebu hanya di bibir saja Ustaz ya. Jadi maknanya bagaimana kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan ketaatan kepadanya. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Selain tahajud, duha dan bersedekah, adakah orang-orang yang mencintai masjid dan surau juga ialah ciri-ciri pencinta kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian ilmunya Ustaz. Terima kasih Ustaz dan dai. #stay home, #stay safe. Terima kasih sahabat kita. Bukan setakat kita melakukan amal-amal soleh itu semata-mata Ustaz, tapi kita jadi orang masjid lah istilahnya. Saya setuju. Sebab bila kita bercakap tajuk pencinta kasih Allah ini, bila Laila di Rosa jauh daripada Sabah bertanya ni tentang persoalan kita dah tahajud, kita dah bersedekah, kita dah berzikir. Apakah termasuk kategori cinta masjid itu dianggap sebagai kasih Allah juga? Saya boleh terima. Sebab saya tak terfikir soalan macam dia datang ni. Sebab itulah mungkin kita punya, inilah kelebihan di antara kekuatan kita punya penonton ni. Dia pergi lebih jauh. Kadang ustaz tak nampak. Itulah lemak ustaz pula. Bila buka tu saya nampak. Pertama sekali, bila Puan Laila kata, apakah cinta masjid tanda kita kasih Allah Azza wa Jalla? Saya setuju. Sebab apa? Sebab di antara tempat yang paling mulia di atas bumi Allah Azza wa Jalla, mana lagi melainkan rumah masjid Allah Azza wa Jalla. Rumah Tuhan. Suatu Nabi bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Ini hadis. Nabi kata apa? Ahabbul biladi indallahi masajiduha. Semulia-mulia Allah paling kasih di bumi ini ialah masjidnya. Masjidnya, tempat orang bersujud, orang beribadat, orang beriktikaf, orang berilmu. Kata Nabi, tempat Allah paling suka. Bermakna kalau kita hidup keadaan cinta masjid, tak langsung kita merapati orang-orang yang ada kebaikan. Orang ke masjid siapa tuan-tuan? Orang masjid ini orang baik-baik. Tuan imam, tuan bilal, tuan siap, tuan guru. Bila kita cinta masjid, kita akan merapati orang-orang berilmu. Pasti. Bila ke masjid, duduk dengar ceramah. Bila dengar ceramah, merapati tuan guru. Bila ke masjid, dengar ilmu. Bila ilmu, dengar tuan imam berkhutbah contohnya. Tak langsung, masjid pangkalan membina cinta yang lebih dekat kepada Allah kemudian. Maka sebab itulah Quran Allah sebut kepada kita tentang masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah berjanji, kesan kita sayang ke masjid, jaga sembahyang solat ini, dan seumpamanya kata Allah, aku akan jaga mereka. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah akan pelihara kita. Kita masuk golongan dapat hidayah. Yang menarik Ustaz, di musim PKPB ni Ustaz, kebanyakan rumah-rumah kita ni ada bilik-bilik yang dikosongkan. Mini masjid. Mini masjid Ustaz. Mini surau lah. Mini surau. Adakah ini juga dikatakan pencipta rumah Allah ini Ustaz? Begini, Dia Aiman. Selagi mana tempat ibadat, tempat kita berzikir, bertasbih, bertamid, memuji, mengangkat nama Allah Azza, walaupun dalam kawasan kediaman kita, itulah tempat yang murni. Sebab apa? Itulah tempat kita kumandangkan nama Tuhan. Zikir, tasbih, Quran tilawahkan. Memang itu satu hakikat. Terlebih utama pada hari ini, bila kita dalam KPK ini, saya rasa banyak rumah kita banyak kerahmatan. Kita convert saya. Nak banding dengan sebelum, minta maaf lah. Suasana PKP sekarang ni, rumah kita ni seolahnya malaikat berkumpul lah malam siang. Sebab apa? Zuhur semayang berjemaah, asar berjemaah. 5 kali saya confirm. Termasuk dengan Ramadan pula, tarawih sekali di rumah. Imamnya suami, bukan isteri lah. Imamnya anak lelaki contohnya. Berkat dah. Jadi maknanya, ada kelebihan rumah kita semakin ada nilai keberkatan. Anak jadi Bilal. Anak Bilal dengan doa selama itu, anak-anak berdoa bersama, aminkan buat ayah dia. Saya ingat ini semua hikmat lah tuan-tuan. Hikmat sebenarnya. Di samping bukan hubungan kekeluargaan lah. Wallahualam. Subhanallah Ustaz, sahabat kita di Facebook, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Jika kita mendapat satu hadis dan kita menyebarkan kepada orang ramai dan kita pun tak pasti akan kesahihannya, jika dilihat isi hadis itu ianya lebih menyeru kepada kebaikan dan tujuan penyebarannya adalah untuk meraih pahala semata-mata dan tanda kasihnya kita kepada Nabi SAW.
Berdosakah kita walaupun niat itu baik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Contoh kata-kata Nabi SAW, sabda Nabi ataupun kata-kata yang baik sebagainya. Jadi dia ni takkanlah satu perbuatan yang baik tak boleh dikongsikan, tapi dalam masa yang sama dia masih ragu-ragu adakah hadis ini benar ataupun dhaif dan sebagainya, Ustaz. Silakan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati, dalam hubungan kita hadis Nabi ni, kita kena ikut apa yang diajar para ulama kita, iaitu di antaranya ala hadarin, kecermatan. Kecermatan penting. Bukan sewena-wena kita boleh sebar hadis Nabi kata demikian. Sebab Nabi bagi kepada kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dustakan aku, tempatnya dalam neraka. Jadi hal ini kecermatan. Bagi saya tuan-tuan, kita kena ada satu sikap yang positif hal ini. Apa dia? Sikap berhati-hati dan sentiasa cuba untuk periksa seawal mungkin apakah benar daripada Nabi ataupun tidak. Terutama kalau kita bicara hadis yang maudhu', hadis yang palsu, yang tidak ada keaslian sama sekali. Ini satu ancaman kepada kita. Ustaz, dalam tu baik. Iyalah, kebaikan kita tak nafikan. Betul. Contoh dalam Ramadan sekarang ni. Ni antara cinta kasih Allah jugalah ni. Ya. Kasih Allah antara Ramadan, kasih Allah juga. Allah berikan kasih Allah di Ramadan Ramadan. pun makhluk juga. Ya, makhluk juga. Tempat kita bertemu dalam suasana begitu baik dengan nikmat macam-macam. Memanglah kita baca hadis. Ada satu hadis yang datang. Mungkin kata, solat Ramadan, solat tarawih malam pertama. Pahalanya seumpama pahala Nabi-Nabi Rasul sepanjang zaman contohnya. Jadi hadis melampau. Jadi punca di mana? Kadang-kadang hadis palsu. Jadi bagi saya Puan Mazni, ada 3-4 langkah penting kita buat. Ya, Ustaz. Yang pertama, kita kena bertanya kepada orang-orang yang berilmu tentang dalam bidang hadis. Tanya, Ustaz. Bertanya dan mendapatkan ilmu daripada orang yang tahu bidang hadis. Yang kedua, cuba cermati supaya tidak segera untuk kita forwardkan. Sebab kita dunia sekarang, cut and paste forward. Cut and paste forward. Itulah kerja kita. Jangan cepat. Tengok hadis ini, nampak cantik, sabar dulu sekejap. Berhati-hati. Cuba dapatkan kesahihan. Yang ketiga, walaupun itu nampak cantik, tetapi kita bimbang sumber tak betul, kita menumpang dosa sebab apa kita kat dengan hadis Nabi, kata-kata Nabi SAW. Yang keempat, tidak dinamakan kita seorang yang melengah kebaikan walaupun kita lambat untuk sebarkan hadis tersebut. Sebab apa? Baik kita lewatkan daripada kita cepat mensebarkan. Sebab lewat kita jaga dosa daripada berdosa. Betul. Tapi kalau segera, berdosa. Baik. Jadi kesimpulan saya dalam hal supaya tidak panjang cerita, Puan Mazni, sebenarnya kita ada sumber hari ini. Ya. Saya kira paling penting, kalau kita tak bertemu ustaz-ustaz kita sekalipun, cuba kalau ada satu apps tertentu, masukkan hadis dan dapat googlekan dia, apps ada. Saya pun tak nak sebutlah, tapi dalam dunia sekarang apps dah ada, kita boleh tengok hadis kesahihannya. Ya. Sebagai contoh, saya dalam kesempatan duduk nak datang ke pentas ini, saya buat kajian. Bukan kajian sangatlah, tapi bacalah juga. Ya. Rupa-rupa dalam hadis Nabi sebut, as-sahabi kan nujum. Kita sudah bahasakan, sahabatku macam bintang di langit. Idza tadaitum iqdaitum. Ada hadis pun Nabi kata, sahabatku macam bintang di langit. Pernah dengar kan? Macam bintang langit. Kalau kamu dapat ikut mereka, ikut mereka. Hadis maudhu'. Maudhu' saya. Hadis maudhu' yang tak ada asalnya. Dia dah lama tersebar. Sebab itulah kecermatan penting. Ustaz, kalau begitu payahlah saya nak sebarkan kebaikan. Pula dah. Ya. Saya kata, kalau bagi saya lah, kebaikan segera yang boleh kita lakukan, cara paling simple pun dah ialah, oleh kerana hadis kita bimbang kalau salah daripada nas hadisnya, tak betul mungkin palsu, kita ada ruang yang cukup terbaik untuk kita sebar. Apa dia? Ayat-ayat Al-Quran. Itu confirm betul, Al-Quran ini confirm. Kita pergi pada ayat mana-mana, ambil makna, sebar. Jangan bimbang. Daripada surah Al-Baqarah ke, Ali Imran ke, cari ayat-ayat berkaitan dengan sampai dosa, pahala. Yang itu lebih cepat kita sebarkan. Tapi ada orang kata, Ustaz, kalau kata kita convert kata-kata tu kepada kata-kata mutiara. Seruan kepada melakukan kebaikan, maknanya dia mungkin dia confuse, ini betul ke tak betul ni, kalau tak betul kan aku pula masuk neraka ni. Dia kalau dikatakan seruan kepada mutiara yang baik, jangan tulis itu maksud Nabi. Sekadar surah mutiara tak ada masalah. Kata contoh, saya buat contoh je kata. Berlaku baik adalah suatu kejayaan hidup. Jadi orang tak pertikaikan. Selesai. Selesai. Buat baik adalah kejayaan kepada kehidupan semasa.
Wording tu orang tak petikai. Ya. Wording tak betul. Betul lah wording tu. Tapi kalau kita kaitkan hadis Nabi, bimbang kalau tak betul. Sebab tu saya kata tadi, cara terbaik ialah ambil Al-Quran, kita screenshot Al-Quran, maksudnya sebarkan. Lebih baik daripada kita bawa hadis yang tak jelas. Tapi kalau hadis itu jelas dan terbukti kejelasannya, tak ada masalah, sebarkanlah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, umpamanya. Saya kira ini pun masuk dalam cinta kepada Allah jugalah ni. Sebab hadis itu adalah satu tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena cermat. Kena cermat. Itu yang paling penting. Kita nak buat perkara kebaikan, takut dengan kebaikan kita itulah yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Seram bila kita dengar hadis yang Ustaz bacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Lepas tu Ustaz, kita sebutkan tentang cinta. Namun apakah pembuktian kita terhadap cinta tersebut? Setakat cakap cinta senanglah, ya. Cuba buat tengok. Tapi kita berehat seketika. Biasakan norma baharu, dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Cinta itu cahaya sanubari, kurniaan Tuhan fitrah insani, dan di mana terciptanya cinta, di situ rindu bermula. Sebuah cinta bukanlah hanya pada kata-kata, tetapi perlulah kepada pembuktian dan pengorbanan. Jadi dalam topik kita pada hari ini, pencinta kekasih Allah. Jangan kita hanya semata-mata mencintai, tetapi di manakah pembuktian dan pengorbanan kepada kecintaan tersebut. Jadi kita nak bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita membuktikan cinta kita itu, Ustaz? Okey. Tuan-tuan, kita dalam hidup mesti cinta yang berbalas. Ya? Sebab kalau kita tengok dalam kerangka hidup kita, Allah cinta kita ke tidak? Allah cintakan kita. Allah berikan kita segala-gala, nikmat rezeki, makan, minum. Ini kecintaan. Sekarang kita kena bukti kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya? Dalam hukum beragama, kalau Allah berikan kita segala-galanya, apa tak diberinya? Nikmat rezeki, nikmat penglihatan, nikmat telinga, nikmat usia, nikmat nyawa, segala-galanya. Kena cinta yang berbalas. Kalau Allah cinta kita, berbalas cinta. Tidak apa caranya? Sebelah tangan lah, Ustaz. Ya, tidak. Sebab itu dalam hukum agama, apa cara kita nak membalas cinta Tuhan? Satu saja Allah minta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Iaitulah, aku jadikan kamu untuk kamu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tengok. Allah nak satu kita balas kepadanya. Balas tu pula bukan untuk kepentingan Allah. Betul. Tapi untuk kepentingan kita. Ibadat bukan untuk Allah. Ya. Ibadat untuk kita. Kalau si pahala buat kita, rajin kita baca Quran, rajin kita bersedekah, rajin kita berzikir, rajin kita buat ibadat, semuanya untuk kita. Tetapi jambatannya ialah dengan ibadat. Jadi bagi saya, tuan-tuan, dalam hubungan ini, cinta berbalas itu dengan pembuktian. Ya. Contoh dengan Tuhan jelas. Kalau kita dengan manusia, dengan orang, berbalas juga. Seorang ibu sayang kepada anak, pendidikan yang cukup, perlukan cinta sayang daripada kecil sampai dewasa. Kata-kata yang manis, yang boleh jadikan kita dalam keadaan tenang dan senang, contohnya. Kena balaslah. Balas macam mana ada iman? Balas dengan cara hormati, mendekati, merapati, tidak tengkingkan suara, tak bentak mak, contohnya. Jadi maknanya, dalam hubungan ini, bila sebut berbalas ini, kena buktikan. Ya. Pembuktian ini pertama dengan kepatuhan. Dengan at-ta'ah, kepatuhan. Pada Allah kena patuh. Orang kena patuh juga. Nabi kena patuh. Yang kedua ialah dengan amalan. Tunjukkan satu benda yang kita tanda sayang, cinta kasih. Kalau mak tadi contohnya. Ya, Ustaz. Ya? Mak ni pun saya tak nak lupa kekasih Allah juga. Mak kita yang beriman. Kasih Mak kita, Allah. Mak kita bertakwa. Kasih Tuhan. Mak kita penuh dengan keredaan tu. Baik. Cara kita nak balas balik mak kita apa dia? Jangan bentak dia. Jangan maki hamun dia. Jangan lawan cakap. Mak suruh tunai. Mak perintah buat. Jangan pula mak ni orang tua menyusahkan saya. Contohnya. Ini bukan cinta berbalas dalam agama. Jadi kesimpulannya ialah dalam Islam ini memang kena tunjuk satu pembuktian.
Sebab bila ada bukti kita cinta sayang, pasti ada pulangan kepada kita by cash. Ya. Tak backdated. Allah akan beri kita kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Satu hadis Nabi sebut. Apa kata Nabi SAW? Man ahabbani, man ahabballah, ahabballahu liqa'ahu. Tengok ni. Kata Nabi, dalam hadis sahih Nabi kata apa? Man ahabballaha, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cintakan Allah, Allah lagi cinta bertemu dengannya. Allah Akbar. Ini balasan. Balasan. Man ahabballaha, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cintakan Allah, Allah lagi cinta nak bertemu dengannya. Allah nak jumpa dengan orang ni. Ya, wa man karihallaha, siapa yang benci Allah, karihallahu liqa. Allah pun benci tak nak bertemu dengannya. Takut kita Ustaz. Ya. Jadi sebab tu dalam agama tuan-tuan, bila kita ada sesuatu yang menanda kebaikan. Saya tuan-tuan, bila jawapan ni rasa nak panjang-panjang. Sebab apa? Sebab ini nak turun ke level hati kita. Betul. Contoh kita bukan dengan Tuhan saja, dengan manusia sendiri pun. Kalau dengan ayat dan iman, ada suatu akhlak terpuji. Dia akan kenang saya. Betul. Ustaz, akhlaknya baik. Contohlah ni. Tapi tak sebaik itu pun. Tak boleh lah. Ya. Ya Ustaz. Dia mesti akan cerita saya. Kalau lama berjumpa pun teringat Ustaz Ruslan. Lama tak jumpa by call, by WhatsApp contohnya. Ya. Tapi kalau saya jenis orang yang tengok pandang-pandang, tak tengok, pandang tak terpandang. Contohnya, tengok tak tengok, aku mata tengok. Iman pun rasa macam cemas je. Sombong Ustaz ni. Akhirnya, nama saya tak ada dalam kotak pengira Daiman. Hilang begitu je. Ya. Ya. Sebab saya bukan orang yang tunjukkan akhlak terpuji. Tak ada balas kebaikan itu. Itu sebagai contohlah. Faham, tak faham, buat faham lah. Ya. Jadi Ustaz, ini dia. Dalam kita membuktikan kecintaan kita dengan cara kita melakukan amal kebaikan dan kita korbankan jiwa kita dan raga kita dalam melakukan ibadah. Sebab apa? Dalam ibadah ini perlukan pengorbanan yang cukup jitu dalam kita mendapat kemanisan iman itu sendiri. Baik Ustaz, kita nak kongsikan satu ayat Quran ini yang mana dalam ayat surah Al-Jum'ah ayat yang kedua yang bermaksud dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka, yakni dari iktikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi SAW itu adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ni Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang tersirat daripada ayat ini yang boleh Ustaz kongsikan. Silakan Ustaz. Okey, ayat ini berada dalam surah Al-Jum'ah. Ayat yang kedua. Ya, tuan-tuan ya, boleh semak bersama saya. Itulah ayat berbunyi هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Baik. Ayat ini tentang siapa? Tentang kerasulan Nabi SAW yang dibangkitkan orang yang ummi dengan tujuan untuk datang memberikan kita bimbingan agama, bersihkan hati, mengajar tentang kitab Quran. Kita dulu dalam keadaan kesesatan. Baik. Ada dua soalan pertama. Soalan utama. Yang pertama sekali, menunjukkan Allah cuba nak berikan satu pencerahan kepada kita. Muhammad datang kepada kamu dengan satu nilai yang tinggi. Untuk apa? Yuzakihim, untuk selamatkan kamu. Tuan-tuan, ini asas pertama. Nabi SAW, kita cinta sayang sebab apa tuan? Sebab Nabi penyelamat kita. Sebab kita dalam sejarah hidup beragama ni tuan-tuan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kita ni sesat. Orang Kelantan kan sesat barat. Ya? Sesat barat ya. Timur sekali, utara sekali lah. Maknanya dalam keadaan hilang segala-galanya. Datang Nabi untuk yuzakihim, untuk bersihkan jiwa kita. Ayat ini seolah Allah berkata kepada kita betapa datang Muhammad untuk jadikan kau selamat. Jadi kita ni tuan-tuan, orang selamatkan kita, kena cintalah. Contoh kalau saya ada kesempitan, sempit hidup saya, tak ada wang ringgit nak makan, datang Aiman, tolong Ustaz ambillah 100 untuk buat makan. Dan Aiman telah selamatkan saya tak? Selamat. Selamatkan hidup saya yang kesempitan. Contohnya, saya kena rasa, terima kasih Dak Aiman, tolong saya, Allah beri rezeki. Amin. Saya pasti akan rasa cinta sangat kepada Aiman sebab apa? Tolong saya dalam kesempitan.
Nabi selalu lebih jauh lagi. Bukan setakat tolong harta benda kita. Agama kita. Dalam kesempitan. Datang Nabi untuk tazkiyah kita. Ini ayat tentang ayat. Yang keduanya, Allah sebut kepada tentang bagaimana keluasan dakwah Nabi ini, keluasan yang menyeluruh. Makna Nabi datang bukan setakat selama umat Arab, tapi umat sejagat keseluruhannya. Ya. Jadi sewajar sebab itu Nabi SAW ini dipandang tinggi oleh bukan segolongan manusia. Semua manusia. Hari ini kita cerita tentang cinta Nabi SAW, pencinta kasih Allah ni, bukan orang Arab cinta Nabi. Semua insan beragama Islam, Arab ke, hitam kah kulitnya, putih kah kulitnya, bangsa sekalipun, semuanya menjadi muhibbir Rasul sebagai kasih Hatta Nabi. binatang sekali, Ustaz, ya? Hatta makhluk yang lain. Alam cakrawala. Ini menunjuk pada keluasan dakwah Nabi dan hikmatnya Allah itu Nabi untuk menjadi manusia yang dicintai semua manusia. Itulah disebut dalam riwayat. Riwayat ini bukan daripada Bukhari, tidak riwayat Bukhari Muslim, tapi riwayat pada Imam Tirmizi. Ketika Nabi wafat, ya, bukan setakat yang menangis itu adalah sahabat Nabi SAW. Ada kata yang menangis itu alam seluruhnya. Alam cakrawala menangis hari kewafatan Nabi SAW. Menandakan Nabi dicintai semua makhluk, termasuklah langit, bukit, bukau dan gunung gadang. Hatta ada kisah, ya, ada Ustaz. cerita menceritakan. Ada kisah yang menceritakan bahawa pohon kurma pun menangis, saya. Allahu Akbar. Betul. Nabi pernah bersandar di pohon kurma dalam khutbah. Ketika Nabi bersandar, bila Nabi digantikan dengan mimbar yang baru, Ya. didengar sahabat ada macam suara Tangisan gitu, saya. Rupa-rupanya pokok tamar menangis. Menandakan Nabi disayangi oleh sebatang pokok tamar. Kita ni Malu dengan pokok, Ustaz. malu ke pokok. Baik, ada sahabat kita, Ustaz, di WhatsApp. Assalamualaikum, Ustaz, Da'i dan kru-kru. Waalaikumsalam. Adakah orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW bukan pencinta kekasih Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih daripada Kak Su kita. Kata je. Orang kata apa, berharaplah Maulidur Rasul ni. Tapi tang mengamalkan sunnah ni, dia tak amalkan, Ustaz. Apa Baik. pandangan Ustaz? Benar sekali. Sebab dalam satu ayat suci Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, apa kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah," dalam ayat Ali Imran 31. Faktor cinta Nabi ini perlu diterjemah dengan kecintaan yang bersifat praktikal. Kita sebut, baik tuan-tuan, faktor cinta Nabi ini perlu diterjemah dengan faktor praktikal. Sebab batang tubuh Nabi ni tuan-tuan, batang tubuh yang meliputi segala-galanya. Bicaranya, perkataannya termasuk perbuatan Nabi. Sebab itulah sunnah disebut sebagai qaulun Nabi kan. Ucapan Nabi, bahkan termasuklah iqrar Nabi. Itulah sunnah. Jadi dalam hubungan ini, seorang insan yang benar-benar dianggap pencinta Nabi, orang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua sunnah kena buat, Ustaz? Kalau ikut pada hukum, kena buatlah. Ya. Tak terbuat saya, Ustaz, nak qiyam tahajud sampai 20 rakaat. Nabi berpuluh rakaat baca Quran pun bukan surah Al-Asr. Baca Al-Baqarah dalam tahajud. Kita taklah diminta kita sampai tahajud kena baca Baqarah. Tahajud kita buat walaupun baca surah yang paling pendek. Ya. Sunnahnya tahajud, bukan sunnahnya ikut Nabi sampai peringkat baca Al-Baqarah. Tak termampu kita, tuan-tuan. Ya. Buatlah sekadar mampu. Sekarang termampu. Jangan kita cari sebab yang kita seolah menolak sunnah Nabi. Saya nampak satu benda yang simple sangat. Kadang-kadang kita kata cinta Nabi. Oh, Nabi SAW cinta sebagai insan terbaik. Tapi kadang-kadang bila bab minum dengan Tangan kiri. gigi. Minta maaf, kadang-kadang bukan orang lain, mak ayah. Bukan orang lain, kadang-kadang di kalangan ustaz-ustaz itu juga. Ya? Bukan Ustaz Malaysia, Ustaz kakak Afrika Selatan contohnya. Minta maaf saya sebut, tuan-tuan. Ini saya sebut bukan sebab kita kadang-kadang kehilangan cinta Nabi daripada sudut amalan. Nabi sebagai seorang insan terbaik terpilih. Dan bila minum air, diangkatnya tangan kiri. Bukan orang lain, kalangan orang agamawan. Ya. Ini bukan akhlak Nabi. Nabi tak pernah minum melainkan dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Maka dengan tangan kanan kamu. Sambilah baca doa dulu dengan nama Allah. Akhlaknya. Jadi terjemah tuan, kita kena belajarlah. Jadi dalam yang bertanya tadi, kita kena proseskan supaya kita mengambil sunnah-sunnah yang kita buat dan kita terus belajar menambahkan sunnah yang lain. Sunnah dalam ibadat, dalam percakapan, dalam perbuatan, dalam makan minum tadi. Kena belajarlah. Banyak benda. Banyak benda yang perlu kita pelajari. Saya tak kata bahawa yang bercakap ini buat sunnah secara keseluruhan. Ustaz pakai kod tu sunnah ke, Ustaz?
Kopiah pakai songkok tak kopiah contohnya. Payah Kadang-kadang juga. Kak Jah, Sunnah Nabi minta wazir. Sunnah Nabi itu aurat lah. ya Ustaz. Kalau saya tak pakai baju, tak pakai seluar macam mana? Kalau lagi demam. Ya. Demam, Jadi gitu. pakaian ni menekan sunnah sebab itu aurat. Ya. Sunnah tu aurat. So nak pakai baju kebaya Kedah ke, kebaya Johor ke, ini bukan kebaya, ini baju apa ni? Kot Best. kan? Kot. Tutup aurat. Ya. Sunnah lah. Suasana kita. Berjubah, silakan. Silakan. Berkut, silakan. Tak berbaju, jangan pakai. Jangan tak macam tu. Ya. Baik. Pening itu. Jadi sunnahnya ialah mengamal sesuatu yang menepati apa Nabi ajar dalam konteks itu. Ya, Ustaz. Wallahualam. Kadang-kadang Kak Jah ada komplain juga Ustaz. Dia kata orang lelaki boleh lah. Ya, takkan Kak Jah nak simpan janggut pula. Tapi maknanya banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita lakukan. Kenapa Kak Jah cari buat janggut pula? Dah cari janggut pula. Kak Jah tutup aurat. Tutup aurat. Itu sunnahnya. Itu sunnah Ustaz. Baik, kita nak berehat seketika. Tetapi sebelum itu Ustaz, kita melihatkan sekarang ini kita dah seronok. Sangat seronok. Kenapa? Kita dah melihatkan satu suasana ramai di kalangan masyarakat Malaysia ini yang telah sayang kepada para ulama ini. Ya, dan kita nak cerita pasal ini selepas ini, tapi kita berehat seketika, boleh Ustaz? Okey, boleh. Biasakan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ulama pewaris para nabi. Adakah ulama ini juga adalah merupakan kekasih Allah? Apa kata Ustaz? Baik, Da'iman dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Berdasarkan satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW, hadis daripada Imam Tirmizi, diriwayatkan sahabat Ibnu Majah radhiyallahu anhum, termasuk Imam Ahmad pun sebut, Nabi bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Baik. Nabi bersabda, ulama pewaris nabi-nabi. Dan kena ingat, lepas Nabi wafat, siapa ulama yang paling ulung pada zaman itu? Para sahabat. Ya. Sebab itulah kata Al-Imam As-Suyuti, fa inna sahabata humul ulama. Oh. Nah, minan nas. Ini kata Suyuti. Lepas Nabi wafat, Nabi tinggalkan barisan para alim. Siapa? Para sahabat. Daripada Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar, Khalid dan Khalid pun masuk ulama juga, walaupun dalam suasana beliau sebagai tokoh medan perang. Ya. Maknanya ulama ini adalah warisan daripada Nabi. Hikmahnya kita tuan-tuan, dalam hidup beragama ini, Allah tidak akan jadikan hidup kita dalam keadaan pincang, dalam keadaan hilang ruh beragama, melainkan Allah tinggal pada kita namanya ilmu. Nabi kata apa? Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Nabi tak tinggalkan wang ringgit pada kita, harta tak. Tapi Nabi tinggalkan ilmu. Tengok. Jadi sini kita boleh sepakati betapa ulama adalah merupakan warisan utama sepanjang zaman. Ya. Ia akan mendokong, ia akan menyelamatkan umat, akan memberikan pengetahuan, pengajaran, mencegah, menegah dan segala apa yang berbentuk untuk umat ini pada ulama. Terutama dalam hal-hal bersifat dengan soal keimanan. Seorang tokoh kita yang terkemuka, iaitu siapa? Imam Al-Ghazali rahmatullah. Dia pernah kata, dalam hidup ada 3 tiang. 3 pasak penting dalam hidup ini. 3 pasak utama. Ini kata Imam Al-Ghazali. Saya tak ingat bacaan saya dah baru tapi lamalah, tak apalah, bukan hadis. Kalau salah pun kata-kata ini tidak hadis kan. Baik, tapi saya ingat. Dalam hidup kata Imam Ghazali ada 3 pasak penting. Pasak ni kita kata apa, Adiaman? Pasak ni maknanya tiang Piling Ustaz. Piling lah, piling. Piling tu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Okey. Ya Ustaz. Okey. Yang memegang tu saya. Yang meneguhkan. Yang meneguhkan. 3. Pertama, kata Imam Ghazali, ulama. Sebab ulama meneguhkan keimanan umat sejagat dalam soal halal haram sepala. Yang kedua, para pemimpin. Meneguhkan umat supaya hidup dalam suasana tenang bahagia dalam prospek keduniaan lah. Yang ketiganya lah orang-orang yang dermawan, hartawan, jutawan, yang beruang, bukan beruang. Beruang binatang ya. Yang ada wang. Iaitu orang-orang yang namanya jutawan, hartawan. Pasak juga ni. Sebab apa? Sebab para jutawan, bila dia ada harta, dia boleh membantu orang yang
dalam kesempitan. Dia boleh wakaf, dia boleh sedekah derma, bayar zakat kan. 3 dia penting. Ulama, kedua para pemimpin, ketiga ulama kedua lah, ketiga para hartawan ataupun jutawan. Ini penting. Tapi kata Imam Ghazali, menariknya, walaupun 3 ini penting, tetapi sebenarnya yang lebih utama ialah para alim ulama. Sebab apa? Sebab ulama ini dia bercakap dalam 2 alam. Bukan 2 alam hidup. 2 alam dia adalah dia bercakap tentang soal akhirat yang akan dihadapi, keduniaan yang kita kena bina. Betul para ulama ni tuan-tuan adalah orang-orang yang ada amanah besar dalam beragama. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut apa? Allah sebut kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam surah Mujadalah ayat ke-11. Allah angkat martabat orang berilmu dan orang beriman kalangan kamu. Jadi banyak lagi hadis yang saya sebut, tapi kita stop, kita bincang lagi insya-Allah. Dan satu perkara yang menyeronokkan kita dan menggemparkan kita Ustaz, baru-baru ini dalam musim PKP ni ramai para ulama Ustaz ya. Maknanya ulama zaman sekarang ni pun dah moden, buat live IG dan sebagainya. Jadi penonton yang menontonnya hampir 15,000. Menteri agama kita pun ada buat live IG ya. Dengan yang lebih membanggakan kita, para ulama ini mereka turun ke padang dan membuat live IG bersama dengan selebriti Ustaz. Ini satu perkara yang memberikan kepada kita, masyarakat telah pun mula menyayangi para ulama dan penontonnya luar biasa ramai. Ya. Jadi oleh sebab itu Ustaz, apa yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat biasa untuk mempunyai sikap kepada orang yang berilmu, para ulama ini. Bagaimana orang biasa ini Ustaz? Pertama sekali, Aiman, kita kena ingat bahawa bila kita hidup dipandu orang yang berilmu, pasti kita akan dapat satu cahaya baru dalam beragama kita. Ramai kalangan kita yang mungkin dalam kesesatan, dalam keburukan hidup, tanpa hidayah, tanpa keimanan. Bila ada orang datang kepada kita, ajak kepada kebaikan, penyelamat ke tidak kepada kita? Penyelamat. Yang kita mungkin dalam kesesatan, hati dah buta, hati dah sakit, jiwa dah lumpuh. Tapi dia datang kepada kita, ajak seolah-olah dia datang kepada kita, tertarik tangan kita. Sebab itu dalam hukum hidup beragama kita, bila ada orang ajak kepada kebaikan, sekurang-kurangnya orang tu alim. Kita tak kata keulamakan mesti orang itu dalam keadaan hafal Quran, juzuk hadis Nabi beribu. Tak, kita kata orang tu alim. Contohnya, kawan kita. Ini saya nak terjemah dalam keadaan bermasyarakat. Keulamakan ni kadang-kadang nampak simple, tapi itu hakikat. Kita ada kawan kita. Kawan kita sepejabat mungkin. Boleh sebut kita, Mat, aku tengok kau ni nampak jauh daripada agama, sembahyang tidak. Dia berani sebut macam tu kan, contohnya. Jangan macam tu. Jomlah kita belajar sembahyang. InsyaAllah sembahyang ni berkat. Kalau kita sembahyang, rezeki berkat, hidup berkat, umur kita Allah jaga. Banyak kebaikan. Orang tu alim tidak? Tidak. Orang yang orang tu alim kira. Sebab apa? Sebab orang mengajar tu kira alim lah. Sebab apa? Dia ajak kita kebaikan. Tak semestinya dia ni seorang ulama. Tak semestinya dia seorang yang, tapi dia sudah ada keilmuan, dia ajak kita. Lepas tu kita syukur kepada orang macam ni. Terima kasih Mat, terima kasih nama Man lah, contoh Man. Tadi Mat kan, Man kau didik aku, kau sebut pada aku terasa benar. Kau kata aku ni tak beriman, tak jaga sembahyang, aku nak jaga sembahyang. Man yang ajak, sebenarnya Man itu ada ciri keulamakan. Cuma dia tidak mungkin ulama, tapi ciri keulamakan itu ada. Sebab dalam agama ni tuan-tuan, kita kena buka minda kita. Sebab kadang-kadang bila kita pertikaikan ulama ini, sesuatu yang tidak munasabah di masyarakat. Sebab orang yang alim ni, dia cuba nak selamat kita. Walaupun dia kawan kita. Apalagi kalau mereka itu orang yang alim besar. Yang berilmu tinggi. Lagilah kita kena hormati. Sebab apa? Bicara mereka untuk kebaikan kita. Sebab orang berilmu ni, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, apa dia? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang takut Allah, orang yang alim. Dalam surah Fatir 28. Ini Allah muliakan orang berilmu. Allah muliakan langkat. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, sejauh mana tahap kecintaan kita, ialah kalau seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, para sahabat luar biasa kecintaannya kepada baginda SAW. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sejauh mana kita sebagai masyarakat biasa ini, sejauh mana kita perlu meletakkan cinta kita kepada para ulama ni Ustaz. Bagaimana garis panduannya? Garis pandu pertama, kita kena menghormati. Para ulama kita dalam banyak kena hormati. Bicara mereka, sikap mereka, watak mereka.
Namun begitu para ulama kena ada akhlak juga. Suatu ulama ni jangan sampai tahap berbicara benda-benda yang meruntuhkan keulamakannya. Luar daripada bidang mungkin. Luar bidang satu hal ataupun akhlaknya. Dalam keadaan ulama bercakap benda-benda yang bersifat mencarut, contohnya keluar pada kata-kata yang tidak elok, contoh kata-kata yang nista, kata-kata sebab kena jaga. Mulut kita ni seorang alim bila keluar benda-benda yang tak elok, contohnya kita bercakap benda-benda yang sifatnya keji lah. Ya, ini tak betul. Sebab keulamakan itu ada pada moral agamanya. Sebab moral agama kita kebaikan. Jadi kita kena jaga. Sebab masyarakat susah untuk hormati orang-orang yang alim, yang mulutnya celupar, yang mulutnya tak dijagai, tak ada insurans. Sebab ucapan contohnya. Kena jaga ya Iman. Kena jaga sangat sebab orang akan nilai. Sebab itulah kewarakan ulama bukan kerana pakaiannya nampak macam keadaan begitu, tapi kewarakan pada akhlak perilaku. Sebab itulah bertenang. Kena ada bertenang, kena ada dalam tak gopoh dalam sesuatu perkara. Ini penting. Sebab itulah maka dalam ini saya tertarik kata-kata dibawa ke Imam Al-Ghazali. Bila disenarai kecirian ciri para ulama, antara yang disebut apa? Dia kata ulama sepatut nak bercakap itu dia bukan fikir sekali, 16 kali, 10 kali. Berganda fikir saya tambah 10 11 saya punya, tapi berganda. Nak bercakap itu bimbang kokok sentuh hati orang, perasaan orang. Sebab kalau kata-kata itu keji, kata ke orang akan tolak. Apa ulama macam ni bercakap pun tak jaga contohnya. Kita kena berhati. Itu dalam Islam ini konteks kita hikmah kena ada. Hikmah ni apa? Berjaga-jaga kalimah yang murni, yang mulia dan tidak cuba menterjemahkan kata-kata yang ini penting. Ciri ulama yang sebenarnya. Yang saya sebutkan sebentar tadi adalah lebih cermat dalam mengeluarkan kata-kata ini. Cermat dan berjaga-jaga ala hazarin. Ini belum bincang tentang soal ilmunya lagi. Soal ilmu satu perkara yang lain. Wallahualam. Baik Ustaz. Sahabat kita di WhatsApp ada bertanyakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Kita amat mencintai Rasulullah dengan jiwa dan raga. Salah satu azam kita antaranya ialah berjumpa Rasulullah SAW di dalam mimpi, di mana agak sukar dan jarang berlaku kecuali pada alim ulama. Apa tips Ustaz untuk memungkinkan kita bertemu Rasulullah SAW dan bukan sekadar mainan syaitan, mimpi kosong semata-mata. Ini satu cita-cita yang hebat lah Ustaz. Bukan mudah nak berjumpa dengan baginda SAW. Ini insan terpilih saja. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin Ustaz boleh sampaikan tips untuk mungkin berpeluang bertemu dengan terutamanya Ustaz, sekarang ni kita dalam fatrah mencari Lailatul Qadar ni mungkin Ustaz. Okey, terima kasih saudara Meran. Saudari ke saudara ni? Meran, PD itu saudara. Partai dalam ke production? Production. Baik. Saya setuju soalan ini. Ya. Begitu tinggi hasratnya untuk dapat jumpa Nabi dalam mimpi, untuk menunjukkan bukti sayang, cinta. Semua kita berhasrat begitu. Tapi saudara Meran yang dirahmati Allah, bahkan seluruh hadirin yang bersama kita pada pagi ini, jangan kita lupai bahawa insya-Allah tak ada seorang pun tak akan bertemu Nabi SAW bila sampai masa waktunya. Bila di alam mahsyar sana. Pada hari itulah kita akan lihat wajah Nabi yang penuh dengan cahaya, dengan penuh segala kemuliaan. Saat itu confirm. Jadi kalau dalam hidup dah 25 tahun, dah 60 tahun, hampir 100 kali, tak pernah bermimpi sekali Ustaz. Tak bermimpi, duka cita sangat Ustaz. Jangan bimbang. Sebab tak semua orang diberi mimpi itu pun, hatta ulama sekalipun. Seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih. Orang tanya dia, Imam Suyuti imam dalam bidang tafsir. Orang tanya dia, apakah mimpi Nabi satu kemestian? Satu benda yang wajib dan mesti? Kata Imam Suyuti, tidak sama sekali. Kerana mimpi satu anugerah yang bukan Allah pada semua orang. Sebab ada ulama yang tak bermimpi pun. Tapi nak kata ulama itu dalam keadaan hilang segala kekuatan, hilang segala kealimannya? Tidak. Bukan satu kayu ukur. Bukan satu kayu ukur. Yang penting kata Imam Suyuti, tidak semua orang dapat. Yang penting kata Imam Suyuti, ingat bahawa Nabi akan tetap bersama kita saat kita kenal Nabi di alam bumi sampai alam mahsyar. Jadi prasyarat saudara Meran ialah jagalah hubungan dengan Nabi melalui pertama selawat salam banyak-banyak. Akthiru as-salawati ala Nabi. Sebab kata ulama hari ini menunjukkan kepada kita Nabi minta selawat banyak-banyak. Hubungan selawat ini penting. Sebab apa? Dengan kita banyak selawat, insya-Allah di pada mahsyar Nabi kenal kita. Banyakkan selawat. Yang kedua, banyakkan amal sunnah Nabi dalam beribadat. Jaga hubungan dengan Nabi dan ibadat. Contoh tadi cara makan dengan tangan kanan, nak keluar rumah dengan kaki kanan, masuk rumah dengan kiri, masuk ke toilet baca doa. Jaga.
Ya. Yang ketiganya ialah kita sentiasa menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Bila kita telah hadis Nabi ini, kita seolah sedang bercakap dengan Nabi sebenarnya. Kita baca hadis tentang Nabi makan, Nabi minum, Nabi berpakaian, Nabi dalam beribadat. Kita baca hadis Nabi. Kita sedang interaksi Nabi. Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali dia kata apa? Dia kata kaifa nata'amal ma'ar Rasul. Macam mana kita beramal dengan kita nak bermuamalah dengan Nabi, nak muamalahkan, nak interaksi Nabi? Kata dia, jadikan bacaan hadis Nabi sebagai bacaan seharian kamu. Baca saja. Bila kau baca hadis Nabi ini, walaupun tak banyak, baca Nabi, kamu sedang interaksi dengan Nabi tak langsung. Sebab tengok hadis Nabi, Nabi makan, Nabi pakai, Nabi minum, Nabi tidur, beribadat. Ada dalam kitab hadis. Dan kata-katanya pun Kata-kata satu kata-kata Nabi yang indah. Itu ketiga. Keempat, dalam kita nak dapatkan Nabi sebagai pensyarah kita, yang keempat ialah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, minta di padang mahsyar Nabi beri aku syafaat kepada aku. Itu saja. Jadi kalau tak mimpi, jangan mengecewakan. Jangan rasa terkecewa sebab seolah Allah tak redha. Dan sebenarnya yang penting adalah kita sentiasa jaga empat tadi. Kenal Nabi, akhir Nabi kenal kita, insya-Allah. Maknanya bukanlah semata-mata kita dapat mimpi Nabi SAW itu satu merupakan kejayaan. Pada saya mungkin mendapat ketenangan itu pun dah satu anugerah yang cukup hebat dalam kita melakukan ketaatan kepada Betul Allah lah Subhanahu kata Wa Taala. Al-Imam Abu Hanifah, seorang tokoh dalam bidang fiqh, ya, tokoh pada mazhab fiqh. Abu Hanifah kata, sebenarnya bila seorang bermimpi temu Nabi, itu adalah suatu rezeki yang paling besar sekali. Syukur. Tak dapat temu Nabi, jangan kita rasa kita ni sudah kehilangan sekali. Syukur sajalah. Sebab itulah jumpa Nabi itu rezeki lah dalam mimpi. Ya. Dalam hal yang sama Nabi bersabda, siapa man ra'ani fil manam, siapa tengok aku dalam mimpi, itulah aku. Sebab syaitan la yatamathalu bi. Syaitan boleh menyerupai aku. Jadi semua kepada Allah lah, tuan-tuan. Kalau Daiman pernah jumpa tak pernah lagi, Ustaz. Tak pernah lagi, insya-Allah. Akan dapat lah tu, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Jangan kecewa lah. Ya, Ustaz. Jangan kecewa. Maknanya Ustaz, alangkah indahnya bila dapat menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, satu wajah yang cukup mulia, yang mana kalau kita kirakan hanyalah kalau kita sebutkan Nabi Yusuf itu hanyalah sebahagian saja daripada Saya nak tambah sikit lagi. Ya, silakan. Boleh, Boleh, kita dalam rancangan kita nak beri ilmu. Ya. Bila dia sebut tentang sahabat Nabi SAW, saya ingat satu cerita kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi wafat, Bilal tak boleh tinggal di Mekah, di Madinah. Sebab dia rasa bahawa dengan Nabi sudah pun terpisah jasadnya. Diminta izin untuk dia pergi ke Syam. Duduk di Syam lama. Dan satu hari ada kerinduan untuk dengar suara Bilal itu alunkan azan. Dijemput datang balik ke Madinah. Bila datang, bila alunkan azan, Bilal tak mampu nak sebut kalimah asyhadu an la ilaha, sebab perindukan Nabi. Orang tanya dia, ini riwayat ini disebut dalam cerita. Riwayat ini 3 riwayat lah. Sampai peringkat kata Bilal radhiyallahu anhu, aku merasakan bahawa bila aku hilang Nabi, aku hilang segala-galanya. Allah. So, wajah Nabi ni seolah wajah yang dekat dengan aku. Jadi Bilal menangis. Dan pernah satu ketika, Bilal duduk keadaan termangu. Termangu ni kita kata apa? Termangu ni keadaan tak bercakap lah. Ya. Datang Omar dari belakang. Omar datang, peluk Bilal. Dia kata, mabika ya Bilal. Ini berlaku ketika Bilal datang kembali ke Madinah. Zaman Omar. Apa jadi pada engkau? Jadi apa berlaku? Mabika ya Bilal. Bilal duduk keadaan termangu tu, air mata Bilal penuh dia. Mencucuran. Lah kata Bilal, wallahi inni mushtaqun ila hadzal nabil karim. Allah. Sebab Bilal masa itu di Madinah. Aku rindu kepada Nabi dalam kubur ini. Tengok tuan-tuan ya. Mana saya nak cerita, bukan apa nak cerita tentang perasaan tu. Bila melekat dia jatuh hati, dia satu benda yang benar-benar ada jasa dan nilai kepada kita. Kita hari ini walaupun tak temu Nabi dalam mimpi, jangan bimbang. Sebab kita masih ada hadis kita baca, ada Quran kita baca, doa kita baca, selawat kita amalkan. Jangan bimbang, insya-Allah. Ini semua merupakan rezeki. Yang kita takut ialah Allah gapkan kita dengan Nabi. Selawat tidak, nak baca doa tidak, nak baca hadis pun tidak, nak amal sunnah tidak. Itu kita paling takut. Seolah Nabi tak ada harga kepada kita. Itu yang kita paling takut dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Kata Bilal sendiri merasakan bersalah bila mana Nabi SAW sendiri hadir dalam mimpinya menyebutkan
bila kau nak datang menjenguk aku. Ya, Allahu Akbar. itu di antara yang cerita. Ini satu momen yang sangat menyedihkan kita. Sebab tu Ustaz, bila mana kita pergi mengunjungi baginda SAW di Masjid Nabawi, dan saya baru bermesej dengan sahabat saya. Dia buka kedai baju dekat berhampiran dengan Masjid Nabawi. Jadi bagaimana keadaan di sana, saya tanya. Keadaan sini sangat berubah. Jadi kita teringat Ustaz, ya. Sunyi sepi. Kita teringat momen-momen ketika mana kita nak bergerak daripada Madinah, nak bergerak ke Masjidil Haram. Saat itu kita ada ziarah wada'. Ya. Kita nak meninggalkan Nabi SAW, dan ketika itu tangisan berjujuran di mana kita mengharapkan kita datang bertemu dengan Nabi SAW, adakah kita mendapat syafaat daripadanya? Ya. Adakah anak-anak kita dapat berakhlak dengan akhlaknya? Sebab ziarah Nabi masa Nabi telah wafat dianggap ziarah masa hidup. Ziarah Nabi ketika wafat, ziarah makam Nabi dianggap macam ziarah masa Nabi masih hidup. Batu rezeki orang kemudian rezeki lah. Allahu Akbar. Rezeki besar. Dan kita doakan mudah-mudahan kita berkesempatan untuk menziarahi Nabi SAW. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Mohon maaf atas lanjur kata, tersalah bicara. Biasakan norma baharu dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Para penonton dirahmati Allah sekalian, berbeza keadaannya dengan sekarang. Jangan kita merentasi negeri untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Dan yang kedua, jaga jarak anda. Kita boleh sebutkan yang jauh kita dekatkan dengan panggilan video call, dan yang dekat kita jaga jarak kita, dan seterusnya kita sentiasa basuh tangan kita. Ya, sekejap basuh, tak apalah. Ya, sampai sejuk tangan tu. Dan yang ketiga adalah patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh para pemimpin kita. Dan kita nak teruskan lagi dalam perbincangan kita pada hari ini, pencinta kekasih Allah. Kekasih Allah bukan sahaja Nabi SAW, dan kita boleh lihat kepada para ulama, hatta dalam rumah kita pun ada kekasih Allah. Iaitu ibu kita, ayah kita, sebagainya. Betul. Orang yang dicintai Allah SWT. Baik Ustaz, kita nak tahu jugalah, ya, para sahabat kecintaan kepada Nabi SAW, kecintaannya tiada tolok bandingnya. Cukup luar biasa. Sampaikan bila Ustaz sebutkan tentang kisah Bilal tadi, bila mana bermimpi Nabi SAW terus menongkah arus, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, terus berjumpa dengan baginda SAW. Mungkin ada lagi kisah-kisah para sahabat yang boleh kita jadikan teladan dalam kita mencintai kekasih Allah. Persilakan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan semua, tiada satu perkara yang besar nilai harga dalam hidup beragama kita kalau kita mampu untuk menoleh ke belakang sekejap, melihat apakah bentuk
hubbus sahabati lin Nabi sallam, bentuk cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu buku yang saya bawa bersama ialah tajuk Al-Hubb. Satu buku berkait dengan cinta sayang Nabi sesama sahabat dan Nabi kepada sahabat dan sahabat Nabi sallam. Ini buku ini menarik tuan-tuan. Dalam Al-Quran kata apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalam surah Al-Fatih ayat 29. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Allah gambarkan iman tentang akhlak para nabi, para sahabat dengan Nabi sallam. Keterikatan mereka. Dekatnya mereka ini dalam keadaan begitu cantik, begitu sempurna. Mereka sama-sama rukuk, sama-sama sujud, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara apa yang dijelma oleh para sahabat. Saya nak ambil satu contoh cinta Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, banyak ceritanya. Tapi saya boleh rakam di sini bahawa kata para ulama radhiyallahu anhu, kalau kita nak ambil cinta Abu Bakar kepada Nabi ni, dunia kiamat sekalipun tak akan jumpa. Perasaan cinta Abu Bakar kepada Nabi bermaknanya cinta yang cukup hebat. Dunia kiamat ini sekalipun tak jumpa cinta Abu Bakar kepada Nabi. Sedikit pun tidak menggoyangkan. Tak bergoyah, tak berubah. Dan terbukti kalau kita lihat fakta sejarahnya, ketika orang lantun Nabi dengan ungkapan macam-macam. Muhammad gila, tukang zahir. Muhammad ini bodoh macam-macam. Bahkan diperkotak-katik Nabi sebagai insan yang tak ada apa harga. Tengok tuan-tuan. Tetap Abu Bakar kata, fa inni ma'a Rasulullah. Aku tak bersama Nabi sallallahu. Kamu cerca dan macam mana sekalipun, aku kenal Nabi. Muhammad adalah jiwaku. Muhammad jiwaku, kata Abu Bakar. Jiwaku bermakna apa dalam hati Abu Bakar ada bersama Nabi dalam hati Abu Bakar radhiyallahu. Sebab tu dalam riwayat menyebut bila orang Mekah perkotak Nabi, perkotak Nabi bahawa Muhammad ni bohong dusta dalam peristiwa Isra' Mi'raj, berkata apa? Kalau Muhammad kata di ke langit sekarang aku percaya. Lebih daripada itu pun aku percaya. Maknanya hub. Dan pernah berlaku satu peristiwa yang lain, Nabi bermusafir Abu Bakar radhiyallahu bermusafir. Lalu ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an siapkan makanan untuk Nabi. Abu Bakar lapar. Nabi lapar. Abu Bakar seolah buat kekenyangan. Senyum, nampak relax. Tapi lapar. Orang lapar ni tuan-tuan, payah tunjuk terkenyang tuan-tuan. Menggigil tu. Menggigil. Muka lapar nampak macam muka Aiman sekarang. Nampak muka lapar tu. Walaupun muka lapar setengah contohnya. Tuan ya. Contohlah ni gurau ni. Tapi muka orang beriman dah lain. Ya. Sampai ketiga pun tak nampak lapar lagi. Baik. Nampak lapar. Dalam satu musafir. Dalam satu peristiwa dirakam dalam cerita ini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam Al-Laits As-Sa'd disebut. Tuan, saya ingatlah kata Abu Bakar, Rasulullah, uqaddimu laka ta'aman. Kulhu. Aku berikan makan, makanlah. Habiskan tak apa. Yalah, bukanlah sampai berdua-dulang. Sekadarnya. Nabi kata, ya Abu Bakrin, aku tak akan mulakan makanan. Kecuali engkau mulakan. Aku dah kenyang Rasulullah. Aku dah kenyang. Padahal Abu Bakar lah, dia tak akan jamah makanan walaupun sesaat kecuali Nabi yang jamah dahulu. Tengok tuan-tuan dirahmatillah. Kita terima ayah pun tak mampu buat. Tak, kita dah makan kenyang, ayah masuk makan. Kadang-kadang tak. Yang ada sikit-sikit lagi ni. Yang sikit-sikit lagi. Ya, kalau kita makan, saya tanya tuan, kalau kita makan ayah, kita mula kita ke ayah kita pula? Kalau kita seorang anak yang ada jasa baik dengan ayah, ayah dah senduk lauk bola kita, ambil dari belakang. Ayah dah senduk nasi, ayah dah senduk makanan kita. Tapi kadang-kadang kita dulu, ayah tengok, contohnya. Abu Bakar tengok. Ini satu peringkat yang tinggi. Itu Abu Bakar. Saya ambil satu cerita, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Banyak cerita ni. Uthman satu hari radhiyallahu anhu, dia sedang agih-agihkan hartanya kepada orang-orang Madinah. Fuqara Madinah. Dia agih-agihkan. Lalu tengah diagih itu, dia nampak Nabi sedang keluar daripada satu tempat. Kata daripada rumah sahabat. Uthman pun berkejar kepada Nabi, ya Rasulullah, min aina atait? Mana kamu datang pada mana? Kata Nabi, aku daripada rumah sahabat. Kata Uthman radhiyallahu, ya Rasulullah, boleh aku minta perkara kepada kamu? Tolonglah dengan tangan kamu agih-agihkan apa yang aku ada ni. Mana sedikit harta nak daripada orang Madinah. Kata Nabi, ya Uthman, itu harta kamu. Agihkanlah sebab itu hak kamu, kan hak aku kan? Kata Uthman, tidak Rasulullah.
Sebenarnya aku nak tangan kamu memulakan agihan ni, buat aku nak agihkan. Dia tumpang keberkatan Dia tumpang keberkatan. Tuan-tuan, ini satu peringkat lah. Menunjukkan betapa hub. Termasuklah dalam cerita Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hub Umar ni tuan-tuan. Ya. Saya ingat satu kecintaan mendalam ketika di situ Nabi telah wafat. Oleh Abu Bakar kan? Ya. Nabi telah wafat. Tuwfiya Muhammad, tuwfiya Rasulullah. Apa kata Uthman? Apa kata Umar? Aku tak percaya. Sampai kata Nabi wafat, aku pancung lehernya. Mengapa? Sebab cinta Nabi kepada dirinya cukup mendalam. Dia tak boleh menerima Nabi telah wafat. Cuma akhirnya Abu Bakar kata, wahai Umar, sesungguhnya Allah hidup tapi Nabi sebagai manusia akan wafat. Innal hayyun, Allah hidup tapi Nabi sebagai insan dia akan wafat. Percayalah Nabi telah wafat. Barulah Umar boleh terima, tapi pada awalnya tak terima. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ada nilai cinta sayang Nabi begitu mendapati contoh-contoh. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, memang betul lah bila Allah sebut dalam ayat tadi, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'asyida'al kufar ruhamau, maknanya Nabi dengan para sahabat ini adalah sahabat yang cukup dekat dengan mereka. Sebab tu sahabat bila Nabi meninggal dunia, mereka seolah kehilangan segala-galanya. Macam cerita tadilah, cerita Bilal tadi. Wallahu alam. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita nak meletakkan rasa cinta kita itu kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita sendiri yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya pengorbanan para sahabat dalam meletakkan cintanya, mengorbankan segala hartanya, mengikut segala peraturannya semata-mata untuk mendapat keberkatan daripada baginda salam. Jadi kita ada sahabat kita yang nak bersama dengan Fadil Ustaz. Boleh saya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Roslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Umar? Alhamdulillah saya sihat ya. Dai dan juga Ustaz sihat ya. Alhamdulillah dan sihat. Ya, selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Dai. Selamat Hari Raya. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita, Ustaz pada menyebut tadi mengenai apa tu para ulama adalah pewaris Nabi Ustaz ya. Tapi kita, contohnya saya sendirilah, tidak mengatakan orang ya. Jadi saya sendiri pun kadang-kadang bila ulama cakap ni kita buat tak tahu je Ustaz. Ada yang dia cakap pun kita tak pernah ambil tahu. Tak pernah nak mengikut apa yang disuruh oleh para ulama itu. Soalan saya, apakah ini memberi kesan kepada kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasul itu? Apakah ini boleh membuatkan rosak ke akidah ke bagaimana ke Ustaz? Kalau kita sentiasa buat tak tahu je apa yang dipesan oleh para ulama, sedangkan ulama itulah pewaris Nabi dan sekaligus kita juga sebagai tidak mengikut apa yang Nabi sarankan. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Umar atas soalan yang diberikan. Ada segelintir yang sanggup menghina para ulama. Katanya ini semua kolot. Ini semua kata-kata yang sudah lama, ketinggalan, tidak moden ya, dan sebagainya. Tapi oleh sebab itu Ustaz, apakah kesan kepada diri seseorang yang melakukan perbuatan seperti itu Ustaz? Tapi sebelum itu Ustaz, boleh kita rehat seketika? Okey, sila. Biasakan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebentar tadi kita bersama dengan Encik Umar. Soalan yang cukup hebat yang kita dapat pada hari ini. Encik Umar bertanyakan, terkadang ada di kalangan mereka ini segelintir yang mana berani untuk mengatakan nista kepada para ulama. Sedangkan kita tahu ulama itu pewaris para nabi. Dan katanya para ulama ini kolot. Para ulama ini ketinggalan. Namun begitu ya, kita sebagai orang Islam kita perlu mematuhi para ulama kerana apa? Apa yang dibawa oleh mereka ini daripada Allah SWT, ayat-ayat Quran dan hadis baginda SAW. Dan apakah kesan Ustaz kepada orang ini yang bak kata Ustaz tadi mulut tak ada insurans lah. Ya, apa kesan kepada jiwanya dalam perlakuannya seperti itu? Yang pertama, tuan-tuan, saya ingat rumusan soalan Cik Omar telah dirumuskan oleh Al-Fadhil Ustaz Aiman tadi, yang saya kira jawapan saya mudah dan ringkas.
Pertama sekali, seorang ulama tidak nak disanjung, dipuja, diangkat, dijulang. Kerana ulama bila nak disanjung, dipuja, dijulang, ini bukan ulama. Ulama bukan jenis orang yang disanjung, dipuja, dijulang semacam bintang-bintang yang lain. Hakikatnya ialah serah pada kita. Kita melihat dalam perhitungan agama, bicara ulama dalam teguran kepada kebaikan, bicara ulama dalam mencegah kepada kejahatan. Apa masalahnya? Apa dosanya? Rasulullah kata, tuan-tuan, jom kita tinggal kejahatan. Ini maksiat yang Allah tak reda. Apa salah bicara ulama tersebut? Apa salah kata-katanya? Apa salah bicaranya? Tak ada salah. Tapi bila kita tak peduli, kata Umar, tak tahu, tak peduli, tak kesah, kesan kepada siapa? Ulama tak terkesan. Ulama terkesan, dia yang terkesan kepada kita. Jiwa kita yang sakit, makin sakit. Makin mati, makin mati. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah berlaku kepadanya. Dia berdepan satu isu yang besar negara. Di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, tak saya. Bila ditegurnya pemerintah, pemerintah tak dengar arahannya. Kata Ibn Hanbal, aku tak terkesan dengan apa yang perintah kepada aku. Aku tak terkesan sebab aku menyampaikan kebenaran. Yang terkesan kamu bila kamu tak taati perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi saya, tuan-tuan, hal ini balik kepada kita. Kalau kita nak cari jalan pulang segera kepada Allah Azza wa Jalla, maka ikutlah jalan para alim ulama. Seorang yang sakit jantung, dia jangan cari yang doktor yang merawat dalam bidang gigi. Dia sakit hati, dia sakit paru-paru. Jangan cari doktor merawat dalam bidang jantung. Tak kena. Jadi rawatan perlu kepada seorang yang pakar bidang itu. Persoalan sekarang, kalau kita sakit jantung, aku tak nak jumpa doktor mau karut. Lama tak lama lah. Riwayat tamat lah. Kalau kita cari doktor jantung, kata tuan-tuan, pakar pembangkang jantung kena jaga. Dah tersumbat 10%. Sekian-sekian kena buat rawat segera. Kita kata, ya tuan, aku dengan kata doktor, saya akan buat rawatan. Selamat tidak kata? Selamat kita. Sama ulama. Kata Al-Imam Al-Maqdisi, ini ulama dalam bidang fiqh mazhab Hanbali. Maqdisi kata apa? Kata Maqdisi, saya catat di sini. Kata Maqdisi, seorang ulama yang benar-benar ulama, dia tetap menyatakan kebenaran walau dalam kepahitan. Orang dengar tidak, itu urusan manusia. Tapi dia usaha menyampaikan, sebab Nabi sendiri pun sama. Nabi SAW menyampaikan walau ditentang oleh manusia ramai. Nabi sampai, Nabi tak berhenti. Pernah berlaku peristiwa Nabi SAW datang siapa kepadanya? Datang kepadanya Ubay, datang kepadanya Rabi'ah. Rabi'ah datang kepadanya kan. Saya lupa nama sekarang. Rabi'ah datang kepadanya. Rabi'ah nama datang kepadanya. Kata Muhammad, hentilah berdakwah ini. Cukuplah kamu. Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Aku hanya menyampaikan arahan Allah Azza wa Jalla. Kamu tak dengar, urusan kamu. Tapi ada orang akan dengar dakwah aku ini. Terbukti. Dia tak dengar, kemudian ada orang dengar. Tuan-tuan, dalam ini Cik Omar, terkesan bukan ulama. Ulama tak jejas keulamakannya. Bahkan ulama semakin tingkat ilmunya dengan alasannya, tapi terjejas masyarakat. Jadi hari ini kalau kita tak angkat ulama sebagai pemandu dalam kehidupan orang kita, dalam mengenal dosa pahala, kita terjejas. Nak ke mana lagi kita? Tak ke mana lagi kita. Jadi sebab itulah dalam hal ini, Nabi sebut kepada kita, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surah An-Nahl 43. Tanya orang yang alim, yang tahu bila kamu tak tahu. Tanya makna apa? Dekati, rapati, hormati. Jangan pula kita cari pasal untuk menidakkan kebenaran itu. Kita nak bincang satu perkara, nak bincang satu hal, tapi nak menidakkan bicara ulama yang benar-benar mengajak kepada kebaikan, satu jenayah besar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi pun, sebab Nabi kata tadi kan, kita sebut Nabi itu meninggalkan ulama kepada kita. Kalau kita tolak ulama, kita seolah tolak Nabi Sallam. Tak mungkin, aku tak dengar kata dengan Nabi. Nabi tak ada tuan. Tuan ingat Nabi dah tak ada. Yang ada para ulama. Tunggu Nabi ada, kiamat nantilah baru Nabi ada. Jadi kita akan berubah kalau tunggu Nabi sampaikan. Dah ulama yang disampaikan, yang menyampaikan kepada kita, wallahu a'lam. Dan apa yang mereka sampaikan itu adalah kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma ginilah ada iman, kita kena berhati-hatilah sebab dalam ini bagi saya moral masyarakat pun nak kena bijak dalam hal ini. Ulama tu pun dalam keadaan kita kena kenal siapa ulama, tidak ulama. Yang ini kita kena bijaklah. Cuma nak menghukum, ini aku tak setuju, ini tak setuju, ini bukan satu tindakan yang bijak. Aku tak setuju, ustaz ni. Kita menghukum tadi atas apa asasnya. Kalau kita menghukum kerana kita benci semata benci, tak cukup. Kalau kita setuju, kita bincang, kita bahas, kita bincang secara hati-hati apa masalahnya. Tanya pendapat-pendapat yang lain. Seumpamanya. Itu yang betul sebenarnya. Dan bagaimana tindakan yang bersifat proaktif melalui provokasi,
Ini bukan akhlak yang baik. Dan ulama pun jangan provokasi juga. Ya. Kadang ulama pun kehilangan sabar. Tak betul lah. Sebab tu ulama kena lebih bersabar dalam kena belajar. Sebab ulama kena dididik, Ya. dibina, dibangun dan terbiah dengan agama yang cukup. Dengan hikmah cukup, Allah alam. Jadi Fadil Ustaz, ulama itu sendiri tidak mengiktiraf dirinya ulama. Para aulia pun tidak mengiktiraf dirinya aulia. Ustaz ya, ini dia. Baik. Sahabat kita di Facebook daripada Al-Ali. Ali, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah boleh mencintai alim ulama dan waliullah setaraf atau melebihi daripada mencintai Nabi SAW? Mohon pencerahan Ustaz supaya tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Mungkin jawapan ringkas daripada Ustaz. Baik, kita nak kata setaraf dan seumpamanya. Dia ada maksud di sebalik itu. Ya. Kalau kita mencintai ulama sebagai pewaris Nabi SAW, itu adalah satu kejayaan kepada kita. Sebab Nabi tinggalkan ulama pewaris kepada kita. Kita nak faham agama, ilmu, kita cinta. Nak kata setaraf, tidak setaraf, tapi bermakna kita letak mereka di tempat yang terpuji. Tapi jangan pula kata, ustaz ni macam Nabi. Salah lah. Ya. Ustaz macam Nabi, itu salah. Ya. Meletakkan macam Nabi, itu kesilapan. Tapi kita menghormati ilmu yang disampaikan, sebab itulah ilmu yang dibawa. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebab mereka bawa ilmu yang benar kepada kita. Baik Ustaz. Tajuk kita pada hari ini, pencinta kekasih Allah. Kita nak jadi pencinta kekasih Allah dan kita nak juga dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, kita berbaki 2 hari lagi Ustaz. Ya. Dan kita masih lagi tagihkan Lailatul Qadar daripada bulan Ramadan pada kali ini Ustaz. Mungkin sedikit suntikan daripada Al-Fadhil Ustaz, berbaki 2 hari ini, apakah tindakan kita supaya kita dapat mengakhiri bulan Ramadan ini terkesan pada diri kita Ustaz? Pertama, kita balik kepada topik kita, pencinta kasih Allah Azza wa Jalla. Untuk tuan-tuan kita cinta kasih Allah Azza wa Jalla daripada Nabi, para alim ulama, para sahabat dan orang-orang salih ini, pertama kita kena bergerak dengan ilmu. Satu Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Daripada hadis Muawiyah bin Sufyan, daripada hadis Bukhari Muslim. Siapa Allah beri kebaikan, dia ada ilmu. Jadi sebab itulah kita akan bergerak dengan ilmu. Sebab kita tak akan kenal Nabi kecuali dengan ilmu. Tak kenal ulama kecuali dengan ilmu. Tak kenal orang soleh dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Asas kita nak hormati orang berilmu, orang yang dikenal sebagai cinta Allah, kasih Allah tadi dengan ilmu. Tolong belajar ilmu. Yang keduanya ialah kita letak satu ingatan kepada kita bahawa hidup kita ini lebih sejahtera, bahagia kalau ada orang memandu kita, memimpin kita, mengajar kita. Maka siapa mereka itu? Orang-orang yang alim. Orang alim ini tinggi kedudukannya. Sebab Allah muliakan mereka dengan keberkatan ilmunya, ilmu disampaikan dengan penuh keikhlasan, ada kepada kita. Yang ketiganya, dalam hubungan ini tuan-tuan, ingat bahawa orang yang cinta kasih Allah, seolah dia cintakan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang cinta kasih Allah, soal dia cintakan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah mewakilkan di kalangan kita ni nabi-nabi, rasul-rasul, termasuklah para ulama sebagai wakil untuk ilmu sampai kita. Jadi tuan-tuan, di kesempatan terakhir ini, sebenarnya Ramadan ini satu bulan yang mendewasakan iman kita. Bulan yang boleh jadikan kita makin kokoh hati dan agamanya. Satulah kita dalam Ramadan kita akan kembali pada Allah. Bulan mendulang kebaikan. Kita meraih kebaikan sepenuh-penuhnya dengan keampunan, kerahmatan, keberkatan, keselamatan, keimanan, keamanan, taqwa pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah, maka jiwa yang bersih, yang suci, pasti akan usaha dan gigih untuk meraih pahala Ramadan, walau dalam apa situasi. Dah hujung Ramadan 10 hari dah, kita ber 3 hari saja lagi, lebih kurang 2 hari saja. Ada masa lagi. Air mata tumpah sebanyak-banyaknya. Kalau ada dosa, ya Allah minta Allah ampun dosa. Ada dosa, minta Allah hapus kepada kita. Minta Allah bersihkan jiwa kita supaya akhirnya kita hidup dalam keadaan dipandu oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan nafsu kita. Allah pandu bukan nafsu. Allah pandu bukan hati semata-mata. Tapi Allah pandu kita dengan ilmu yang cukup, ilmu yang mantap, hati yang kukuh, yang jiwa yang baik. Ini harapan kita. Yang terakhir, tuan-tuan, ingat bahawa Ramadan ini boleh jadi Ramadan akhir kita. Apakah ada di catatan umur kita akan datang, kita tak tahu. Ramadan bukan akhir buat kita, tuan-tuan. Ramadan kita tak tahu hidup ke tidak kita lagi. Sebab itulah ambil kesempatan. Biarlah sampai tahap kita maksimumkan ibadah kita. Saya minta diri saya terutamanya. Maksimumkan. Sebab inilah Ramadan akhir kita. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat sampai tahap la'allakum tattaqun. Jadi orang benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan abaikan Ramadan, tuan-tuan.
Peluang kita nak cari pada Allah keampunan, keselamatan, keredaan, keselamatan insya-Allah. Wallahu itulah sekadar saya rasa peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, inilah harapan kita. Biarlah Ramadan ini berbekas pada jiwa kita. Jadi sama-sama kita tadah tangan dan kita berdoa mengharapkan Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir buat kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan ilmu yang kami raih, pahala kami telah capai, keredaan yang kami telah perolehi, keampunan kami telah perolehi, ya Allah. Jadikan kami dalam ketenangan buat selama-lama, ya Allah. Hati kami makin bersih, jiwa kami makin mulia, akhlak kami makin terpuji. Kami dikenal-Mu, ya Allah, bersama Nabi di padang mahsyar nanti, menyelamatkan kami daripada bencana dan segala apa yang berlaku di padang mahsyar, ya Allah. Ya Allah, kami dambakan kebaikan pada-Mu, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah, nampak rahmat-Mu kepada kami. Jadikan kami sebagai umat manusia yang beruntung berjaya sampai hari kiamat nanti, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkatilah kami, ya Allah, berkat amal kami, berkat ilmu kami, berkat usia kami, berkat keluarga kami, berkat amal dan iman kami. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Saksikan Tanya Ustaz esok dengan topik menghayati kesyukuran bersama dengan Dai Anas dan Dr. Muhammad Farid Ravi. Teruskan istiqamah dalam melakukan ibadah. Terus menonton Tanyalah Ustaz. Saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas telanjur kata tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.